IPG Kampus Sarawak merupakan antara salah satu bangunan lama di Miri yang telah dibina sejak 41 tahun yang lalu dan pasti ramai yang tahu IPG ini hampir ditutup pada suatu ketika dahulu atas sebab-sebab yang tertentu. Sebut sahaja bangunan lama, pasti ada 1001 kisah misteri yang pernah terjadi. Kelibat Lembaga Putih Wanita dan anaknya dikatakan sering berlegar-legar di kawasan Jabatan Pengajian Melayu pada waktu malam. Menurut perkongsian pensyarah-pensyarah di sini, memang banyak kisah-kisah mistik yang pernah berlaku di jabatan ini yang dikatakan menjadi punca ramai pensyarah sudah pergi meninggalkan jabatan ini. Salah seorang pensyarah iaitu Hajah Ainah binti Julhi yang dikatakan gaib secara tiba-tiba. Ini bukan hanya sekadar gimmick semata-mata kerana inilah kisah benar. Saya tak nak komen apa-apa buat masa ini. Saya pun tak nak ya. Saya pun tiada apa maklumat. Jadi tunggulah nanti suatu masa. Setahun selepas ketua jabatan kami meninggal, yang Mr. Sia, saya ingat lagi masa tu bulan April 2016. Masa tu saya buat kerja, saya berada di meja Cikgu Awang sekarang ni. Tiba-tiba pintu bilik ketua jabatan terbuka. Mula-mula saya tak perasan sangat. Lepas tu dengar bunyi lagi. Jadi saya bangun, saya tutup. Lepas tu saya kembali ke tempat duduk saya. Tak lama kemudian dia terbuka lagi. Jadi saya bangun, saya tutup kembali. Sampai kali ketiga, pintu bilik tu terbuka lagi. Jadi masa itu saya teringat kata-kata orang tua. Kalau ada benda yang pelik seperti itu, kita bercakap saja. Jadi saya bercakaplah, tolong jangan ganggu saya ada banyak kerja. Sebelum kedatangan saya ke JPM, memang banyak kejadian di JPM. Sehingga mereka pernah panggil seorang ustaz untuk inilah bacaan doa di situ. Lepas tu saya sendiri pernah bawa pastor untuk datang ke JPM dan sama seperti yang dikatakan Ustaz, bilik Hajah Ainah tu yang dia bukan kira penghuni tapi dia sebenarnya laluan tu. Astagfirullah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi semasa Wak Jenna ni salah seorang pensyarah pengajian Melayu. Masa dia belum bersara, dia memang ada maklumkan kami. Saya ingat lagi pagi itu kami heboh sebab ada segumpal rambut. Memang segumpal rambut yang digolong atas meja Puan Hajah. Walhal semua mereka bertudung. Saya saja yang tak bertudung, tapi rambut saya pendek masa tu. Jadi Wak Jenna dia maklumkanlah. Dia kata dia memang nampak ada ibu dan anak di situ, dan ibu dan anak tu pesan dia tak ganggu, tapi itu kawasan dia. Maknanya selagi kami tak ganggu dia, mereka berdua pun tak ganggu kami lah. Sebab itu walaupun banyak kejadian misteri, bunyi kerusi bergoyang, bunyi kertas terselak. Kadang-kadang saya bercakap seorang tau. Saya panggil-panggil, bercakap-cakap cerita-cerita, ingat ke Puan Hajah ada sebelah. Rupanya tak ada. Kejadian ini berlaku pada bulan 3, pada awal saya masuk JPM pada waktu itu. Pada waktu itu saya tak tahu keadaan JPM bagaimana.
pada waktu itu saya seorang diri sambil buat kerja. Apabila saya sambil-sambil saya buat kerja, saya rasa macam sejuk. Bulu roma saya pada ketika itu dah naik dah. Saya dalam hati dah kata, kenapa ni? Kemudian saya rasa macam dah muntah, rasa nak mual. Saya tak tahu kenapa. Padahal pada ketika itu saya tidak makan pun apa-apa benda pada waktu, mungkin gastrik ataupun tidak. Kemudian dengan tiba-tibanya saya muntah dan mengeluarkan darah berserta dengan paku. Selama ini saya ingatkan, saya hanya melihat cerita Islam seperti cerita Thailand yang ada keluar paku. Tetapi rupanya itu berlaku pada saya sendiri pada waktu itu. Jadi kejadian itu betul-betul sangat menguji keimanan dan ketakutan saya pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga saya tak tahu nak fokus bagaimana, dan saya rasa saya nak keluar terus daripada GPM kerana betul-betul rasa takut dengan keadaan yang saya muntah darah pada ketika itu. 2 bulan yang lepas, letihnya aku buat kerja. Sambung kerja. Tiba-tiba boleh rasa rambut aku tiba-tiba jadi panjang. Mimpi ke? Sekali tengok, rupanya nak bagi tahu, setelah lama hidup menghujang ni, akhirnya aku menjumpai jodoh aku di IPG Kampus Sarawak. Cantik hantu tu. Peristiwa tu berlaku kan saya baru masuk dekat GPM kira-kira 2 minggu. Okay, hari tu memang banyak kerja lah masa tu. Sampai pukul 7 lebih lah, 7 malam macam tu. Okay, tengah kita protest, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Saya bukalah, orang keselamatan, saya terbalik hari ni. Belum lagi, masih banyak kerja lagi. Tak apalah. Okay, teruskan dengan protest lagi. Rasa macam ada sesuatu. Tengok lampu kelip-kelip. Tapi saya tak hiraukan sebab memang tak juga takut sangat. Teruskan dengan masih lagi aktiviti protest juga. Dan lampu terus lagi berkelip. Dan rasa macam bulu meremang. Dan rasa terus tiba-tiba ada sesuatu di belakang. Toleh, tak ada juga. Lepas tu tengok lagi. Saya turunkan protest lagi. Jadi saya tengok pada kertas, muncul. Apa yang protest ni? Adakah sebesar benda lain? Benda tu yang ada muncul di depan. Memang kisah benar. 2 tahun yang lalu sebelum Cikgu Ling Bencen, jam saya dalam pukul 9 pagi dengan cuaca mendung. Saya tengah mau bercerita dengan Dr. Meg. Masa kami lipas Dr. Meg, memang kami nampak layaknya yang menyerupai Dr. Meg dengan rambut yang panjang, baju hitam. Tetapi yang kami heran mukanya si nampak macam gelap habislah dengan saiz badan yang besar. Dah sambil kami bercerita, kami si toleh dulu belakang dah kami toleh belakang tengok tempat Dr. Meg ni ada orang. Yang kami tanggai tadi paduhannya bukan Dr. Meg. Terus kami terdiam, kami nangis. Masa petang pagi juga. Dah kami tersedar pensyarah
menegur kami. Yang mana kita kelakar dengan siapa? Sedangkan Dr. Mek tadi pagi-pagi dah keluar pergi hospital. Kami pun macam si percaya sebab yang kami nangkal tadi benar-benar Dr. Mek. Cuma mukanya si nampak. Lepas kejadiannya pun kami automatik demam 2 hari. Sampai kini tu kami berani sorang-sorang dalam office ya. Pada hari kejadian tu nampak Syafiqah cakap seorang. Dia berpaling ke arah satu sudut meja. Tapi tak ada orang pun. Cakap. Lepas tu saya tegur lah. Ika, kita cakap macam apa ya? Lepas tu bila dia tersentak, yang dia tu bercakap seorang-seorang, muka dia pucat. Dr. Mek, kita jangan lupa luruskan putih kami tu Hamis ke tak Apa kami dah isi kemarin. Lepas ya, kami nak jelas surat ke atas meja kami. Buat edarkan dengan pensyarah hajat ke atas tu PKP. Ika, abang siapa? Mek sedar lah, di hospital. Terus tahu tak? Benar tak? Masa kami nampaknya berdiri stop tu. Dia tengah olah kerja. Dia cuti kah? Di hospitalnya tu. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Semasa saya balik dari jabatan, saya tersompak dengan Encik Hadmi. Saya panggil dia, Hadmi! Tapi dia tak menoleh. Dalam hati saya nak marah dia, saya nak ketuk kepala dia. Hadmi! Saya pun berlari. Saya tepuk belakang dia. Mi, jom kita pergi minum. Tiba-tiba Encik Hadmi menoleh. Masya Allah, saya terperanjat. Saya ingat itu Encik Hadmi, tetapi bukan. Saya terus mengambil langkah 1000, lari sekuat hati, lari ke arah kereta saya. Dan saya buka kereta saya dan masuk ke dalam kereta, lalu menghidupkan kereta saya. Tetapi kereta saya buat masalah. Saya rasa amat gemetar masa tu. Tapi di mana pun Kak Hajah, kami nak Kak Hajah tahu bahawa Kak Hajah sentiasa di hati kami. Semua kenangan bersama Kak Hajah tu memang kami ingat. Saya secara peribadi sejak masuk ke JPM memang memandang Kak Hajah dengan watak seorang ibu. Kak Hajah lemah lembut seperti ibu kandung saya. Kak Hajah orang yang banyak memberi nasihat, banyak memberi dorongan dan banyak memberi saya idea melakukan sesuatu yang saya sendiri tak terfikir. Saya tak rasa saya dapat buat. Ada masa saya rasa memang saya tak mampu. Tapi saya suka kalau Kak Hajah tanya, sikit saja tu lagi, Mek, sikit lagi. Dah siap tak, Mek? Dah siap? Sikit saja tu lagi. Boleh tu. Itu kata-kata yang saya selalu dengar lah. Jadi kalau Kak Hajah tak ada, siapa yang nak sebut perkataan seperti itu lagi nanti? Kalau keadaan ini berterusan, saya risau Kak Hajah, saya tak ada tempat untuk saya merujuk. Saya risau saya tak ada tempat untuk saya meluah lagi. Jadi di mana pun Kak Hajah tetap di hati saya. Dan saya nak mengucapkan terima kasih atas semua tunjuk ajar, semua bimbingan dan juga semua bantuan yang Kak Hajah dah beri dari hari pertama saya menjejakkan kaki ke JPM sampailah pada saat ini. Di mana pun Kak Hajah berada, saya doakan Kak Hajah sehat, bahagia bersama keluarga, bakal menantu, bakal cucu, bakal cicit dan
baliklah ke Aceh. Ada masa baliklah jenguk kami di Jabatan Pengajian Melayu. Saya tahu kehadiran saya di JPM bersama Kak Ajah tidaklah lama, tidaklah setahun dua, namun kebersamaan bersama dengan Kak Ajah sangat memberi kesan seperti keibu-ibuan kepada saya. Apabila saya tiada di Jabatan Pengajian Bahasa Melayu, Kak Ajah sentiasa mencari saya. Saya tahu Kak Ajah sangat merindui ketiadaan saya. Begitu juga saya nanti, saya pasti akan merindui ketiadaan Kak Ajah. Beli licin di hujung pekan, kilau bersemi tampak di hulu. Selamat mempencen, JPM ucapkan, ingatlah kami di angin lalu. Tuai padi tinggal jerami, tinggal sebatang di pohon redu. Dunia persaraan Tuan alami, moga tenang nikmati hidup. Tuai padi di hujung bendang, padi masak diintai kami. Belai budi di sanjung datang, sisi baik dikongsi kami. Ikan sembilang dimakan angsa, batang jerami di pohon kuyu. Andai ada ruang dan masa, jenguklah kami selalu di sini. Saya harapkan Hajajah saya panggilkan. Hajajah masih ingat kenapa saya panggil Hajajah? Kerana ada sebabnya, hanya Hajajah saja tahu. Mungkin in future mungkin saya akan panggil Hajajah lagi. Hajajah, terima kasih Hajajah. Saya harapkan Hajajah boleh dengar apa yang saya ingin sampaikan sekarang. Okey, Hajajah seorang yang sangat memahami semua ahli keluarga anak-anak kapal dalam JPM. Terima kasih sebab selalu berkongsikan suka duka. Terima kasih sebab memberikan pandangan, bimbingan, pedoman, motivasi dan sebagainya. Meskipun kehadiran saya di JPM tidaklah panjang tempohnya, tapi dalam tempoh ini memang dapat saya rasakan kasih dan sayang daripada Hajajah. Hajajah, saya takkan lupakan Hajajah. Hajajah, I miss you. Kak Ajah ni seorang yang sangat baik dan juga seorang yang penyayang. Pengenalan saya dengan Kak Ajah sebenarnya bukan sahaja pada tahun ini, tetapi sebenarnya ialah saya merupakan bekas pelajar Kak Ajah. Dulu kita gelar sebagai Mantap Perguruan Sarawak sebenarnya. Jadi dari situ saya nampak bagaimana Kak Ajah ni seorang pencara yang sangat baik, sangat didekati. Tibalah waktunya untuk saya menyusun kembali yang terkilap dimaafi, yang sesat diinsafi, agar perpisahan nan indah bagi Kak Ajah, agar terlerai segala gundah. Salam pisahan dan juga salam besar. Semoga Kak Ajah berbahagia. Walaupun kami baru berapa tahun dekat JPM, kami dah anggap Puan Ajah macam mak kami. Semoga Puan Ajah lepas tu sentiasa sihat, sentiasa berkabah dengan kami orang, dan jangan lupa dengan kami orang. And yang terutamanya, kalau Puan Ajah rindu nak makan rambutan, boleh PM kami bila-bila masa saja. Asal masa saya musim rambutan. Masih Puan Ajah, harap kali tu kita sentiasa sihat selalu. Hai Kak Ajah, saya Dwi, saya Lisa. Saya rasa baru dua hari lah kita bertentang mata sebab saya baru datang Isnin lepas. Kak Ajah ialah sepanjang saya kenal dia beberapa hari yang lepas. Dia sangat soft spoken, sangat ibu, sangat ambil berat. Walaupun 2 hari je bersama, dia sempat bertanyakan family background saya macam mana, saya dari mana, dan soalan-soalan tu saya dapat rasakan
lahir daripada seorang ibu yang prihatin. Saya yakin anak-anak Kak Hajah ni bahagia ada ibu macam ni. Saya pun bercita-cita untuk jadi ibu yang soft spoken macam ni. Ibu saya kata orang Sarawak, rangkat orangnya. Okay. Dan saya harap student-student di IPG akan menyayangi saya seperti mereka menyayangi Kak Hajah juga. Sampai berjumpa lagi, Kak. Assalamualaikum. Hai Hajajah. Walaupun Kak Hajah yang kami panggil lebih senanglah panggil Kak Hajah akan bersara dan meninggalkan JPM tak lama lagi. Saya rasa itu salah satu kehilangan yang besar lah bagi kami pensyarah baru yang mau masuk di JPN, yang kami anggap sebagai ibu, sebagai ibu yang selalu membimbing, memberi nasihat kepada kami dan juga memberi sokongan kepada kami untuk terus berada dan melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada kami lah. Bagi saya, secara pribadinya, saya menganggap Kak Hajah ni salah seorang ibu yang salah seorang ibu lah yang saya boleh anggap salah seorang ibu di JPM yang sering memberi nasihat kepada saya dan juga membimbing saya sepanjang saya di JPM tersebut. Saya doakan semoga Kak Hajah sentiasa sihat, di samping keluarga diberikan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak dapat nak ungkapkan sepanjang perkenalan saya dengan Kak Hajah, walaupun singkat tapi ia sangat bermakna. Terima kasih Kak Hajah.